Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syaikh Umar Yusuf wal alim al-alamah al-arif al-rabbani Maulana wa Qudwatuna Al-Syeikh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani wa Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi Syai'ul lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid dan kitab Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan itulah kita dikira layak untuk Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas mudir Ustaz Jafri Mahmudi dan seisi keluarganya dan juga ahli jawatan kuasanya, ahli jawatan kuasa kompleks lupa dah nama Kompleks Islam Darul Faizin Kedah. Dan semualah yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini,
Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mula kita baca kitab Risalatul Tauhid dulu. Kita berhenti di mana? Ingat tak? Kita berhenti di mana? Ke kita dah berhenti terus? Qadariyah. Qadariyah. Jawi Ustaz 22. Yang ketujuh Al-Qudrah. Al-Qudrah ke i'tiqad Qadariyah? I'tiqad Qadariyah ni belum? Yang ni belum lah? Okey. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, satu, i'tiqad Qadariyah. Perkataan Qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Maksudnya, barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Sedikit pun tidak bersungguh apa tu? Oh, bukan bersungguh, tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Lagi maka i'tikadnya itu dinamakan i'tikad Qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tikad Qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara, hidup miskin, sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir, tetapi yang muktamad tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrah hamba, padahal kudrah hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Baik. Ini di bawah tajuk besar dia, iaitu sifat kudrah. Asalnya kita membahaskan sifat kudrah. Kita kena ingat balik dia punya tajuk asal dia. Sifat kudrah ni sifat apa? Sifat yang nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat maha kuasa.
Allah berkuasa. Jadi bila sebut Allah berkuasa atas segala-galanya. Maknanya Allah boleh buat apa Allah nak buat. Cumanya dalam bab nak memahami sifat kudrah Allah, Allah maha kuasa tu, berkuasanya Allah tu, terjadi 3 mazhab ataupun 3 golongan dari sudut akidah. Ini bukan mazhab fiqah. Ilmu fiqah lain, itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu fiqah. Ini perbahasan kita, perbahasan akidah. Jadi terjadilah 3 jenis i'tiqad daripada persoalan memahami akan sifat kudrah Allah. Satu yang dikenali sebagai i'tiqad qadariyah, nama dia, golongan yang pertama. Golongan yang kedua namanya i'tiqad jabariyah, dan golongan yang ketiga namanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita yang 3 tu, ahli sunnah wal jamaah. Jadi lagi 2 tu tak betul, qadariyah dengan jabariyah tu tak betul. Kita beritahu siap-siap lah. Cuma kita belajar dia, tujuan belajar bukan kita nak ikut dia, tapi kita nak kenal, oh ini yang dikatakan qadariyah tak betul ni macam ni ya. Jabariyah tak betul ni macam ni ya. Kita kena belajar juga benda yang tak betul, cuma jangan banyak sangat. Kadar kenal sudah, boleh tahu beza mana yang betul, mana tak betul. Macam kita kena kenal gak, contoh macam dalam hidup lah, kena belajar juga apa tu syabu, apa tu ais kan. Sekejap dia kata saya hisap ais tu. Orang kita faham ais ketul kat peti ais tu, rupanya ais dadah. Jadi kena kenal juga. Tujuan kenal bukan nak suruh hisap, nak supaya kita tahu. Lagi-lagi kita nak jaga anak kita ke kan, anak murid sekolah ke. Dulu pernah berlaku ni, tok guru ceritalah, zaman ngaji-ngaji pondok dululah. Ada seorang tok guru ni, tok guru tua, tok guru lama, tok guru pondok. Tok guru ni duk pondok tak keluar-keluar, duk pondok situ lah kan, belah-belah kampung, tak belah-belah Kedah gitu. Jadi ada seorang anak murid tanya soalan kat tok guru, tu apa hukum minum air jenis stout? Air jenis stout ni air arak kan. Tok guru tak kenal jenis stout tu. Tok guru tanya balik, air tu lagu mana? Dia tanya. Kata anak murid ni, lagu kopi tu kata. Lagu kopi halal lah, kata dia. Halal anak murid minum, pening semayang. Nak baca Fatihah dalam rukuk. Sebab dah pening mabuk. Kan? Jadi kena, tok guru pun kena kenal lah ulama, ustaz-ustaz kita. Jadi macam ni, sama juga macam dalam bab soal akidah, qadariyah jabariyah ni tak betul. Jadi orang tanya, dah tak betul apa nak belajar ustaz? Tujuan belajar bukan suruh ikut. Tujuan belajar supaya kita jangan jadi macam tu, supaya kita kenal, oh qadariyah macam ni, jangan jadi qadariyah. Jabariyah macam ni, jangan jadi jabariyah. Sama juga macam kalau moden sikit ni, Wahabi ya. Jadi bukan kita suruh belajar siapa pengasas sampai dalam-dalam tu, tidaklah. Cuma kenal je, okey, apa yang dikatakan Wahabi ni salah, bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kat mana salah dia? Kenal takat tu, kat situ salah dia. Gitu. Syiah pula, Syiah ni macam mana pula? Sebab tu kalau kami di Perak, kita kalau ambil tauliah negeri Perak, tauliah mengajar negeri Perak, semua sekali ada 7 madah nak kena lepas, 7 subjek nak kena jawab. Salah satu daripada 7 tu nama dia asas pemikiran Islam kan? Bukan, asas pemikiran semasa, nama dia. Dia perbahasan tentang perbandingan agama. Kalau macam ni macam mana, Syiah macam mana, ajaran sesat macam mana, yang dikatakan Islam liberal tu macam mana, Islam sekular macam mana. Tu sebab ini cakap cabaran di masa kini atau di masa ke depan, oleh apa nama anak-anak muda kita, adik-adik kita ni ke depan lagi dahsyat. Kalau ajaran yang pelik-pelik macam qadariyah jabariyah ni, kita mengaji ni boleh lah agak kita kenal dia. Syiah
kita lagi boleh detect dia senang. Syiah ni semayang sujud atas batu kan. Semayang dia pun lain terus daripada kita. Pelik-pelik. Dia takbir angkat tangan banyak kali. Tengok pun pelik dah. Tahu dah benda ni tak betul kan. Tapi macam masalah Wahabi agak kritikal sikit untuk mengenal mereka tu. Sebab dia semayang sama macam semayang kita. Semua sama. Yang bezanya fikrah dia, pemikiran. Pemikiran dia tak sama dengan kita. Dia bermudah-mudah. Itu satu hal. Itu tak masuk lagi pula Islam liberal. Islam liberal ni dipakai nama Islam juga. Dia kata dia sokong Islam juga, dia sokong Palestin juga kan. Tapi apa yang dia bawa liberal. Liberal ni maksudnya kemodenan. Dia bermudah-mudah dengan hukum Allah. Tak apa, yang ni lebih kurang. Masa konsert Coldplay itu, ada seorang panel syariah. Panel syariah ni ahli agamawan kan. Dia ada title ni lah, makna kata ilmu agama tu ada lah. Kami berbahas. Apa dia jawab? Dia kata kita tak boleh batalkan konsert ni. Atas alasan apa tak boleh batal? Sebab tiket dah dijual. Jadi bila tiket dah dijual, kalau kita batal, dia akan jadi membazir. Innal mubaziruna kanu ikhwanus syayatin. Membazir itu amalan setan kata. Habis yang pergi konsert tu kan amalan setan. Dia boleh jawab atas hujah membazir. Sebab benda dah diplan, dah dirancang kan. Dah panggil orang untuk pasang stage, pentas, tiket pun dah jual. Kalau batal, melibatkan ramai orang akan rugi. Jadi daripada rugi, baik teruskan. Yang jawab tu bukan Mak Rempit jawab. Kalau Mak Rempit jawab, kita tak pelik. Nama pun Mak Rempit kan. Ini ahli agama. Inilah yang kita, ini masalah ke depan, cabaran ke depan adik-adik kan. Zaman antum nanti kan, ana doakan antum jadi ustaz kan. Tapi kena ingat, zaman tu cabarannya sangat dahsyat. Zaman kami pun dahsyat dah. Zaman ke depan lagi dahsyat. Kan? Itu. Baik. Ni itu dia punya mukadimah bagi nak nampak kenapa kita bahas i'tiqad qadariyah jabariyah ni. Baik, lepas tu kita masuk perbahasan dia. I'tiqad qadariyah. Okay. Perkataan qadariyah tu kita boleh tengok sendiri ejaan dia, qaf dal ra ya ta marbutah. Marbutah. Qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Kan sama tu. Qaf dal ra. Kudrah pun qaf dal ra. Jadi perkataan qadariyah tu sebenarnya diambil daripada perkataan kudrah. Maksudnya barang kudrah tu maksudnya kuasa. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Ini i'tiqad qadariyah punya fahaman. Dia faham macam mana? Dia faham apa saja yang manusia buat, yang makhluk ni buat, sama ada perbuatan yang baik, macam ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian datang sini nak ngaji. Perbuatan kita datang nak mengaji ni, ataupun perbuatan puak-puak yang nak joget kat Coldplay tu, perbuatan itu pun dikatakan itu adalah usaha dan ikhtiar kita semata-mata. Maksudnya tidak ada campur tangan daripada kuasa Allah. Semua kita buat sendiri. Kalau kita buat baik, kita buat sendiri. Kalau kita buat jahat, kita buat sendiri. Allah tak boleh buat apa. Allah tengok aja. Tengok, dia buat konsert, tak apa. Tak boleh buat apa. Dia pergi kuliah. Macam tu. Tu fahaman qadariyah tu. Tapi jangan pegang ni. Gini, hangguk. Dia beriman pula macam tu. Bukan. Ini nak cerita je. Nak cerita itulah kesesatan dan salahnya qadariyah ni. Okey. Manusia itu sendiri sikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Faham dia, qadariyah ni faham bahawa Allah langsung tak boleh masuk campur.
Bukan Allah tak nak masuk campur, tak boleh. Maknanya Allah biar. Dia pun nak buat baik ke, nak buat jahat ke, Allah tengok aja. Tu maksud dia. Tak boleh buat apa. Dengan kuasa Tuhan. Tu yang dia berkata tu Palestin kena serang dengan Israel, Tuhan tengok je lah. Kita sendiri kena buat ni. Tu fahaman Qadariyah ni. Macam mana nak jawab nanti ni? Tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi, maka i'tikad itu dinamakan i'tikad Qadariyah. Jadi kalau siapa yang jenis faham dia macam ni, maknanya dia sedang berfahaman i'tikad Qadariyah. Maka bahaya, kena ubahlah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tikad Qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas. Jadi kesimpulan dia, fahaman i'tikad Qadariyah berpegang bahawa manusia boleh memberi bekas. Dalam erti kata lain, manusia ada kuasa. Boleh memberi bekas tu maknanya ada kuasa. Jadi manusia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Itu maksud dia. Kalau dia nak buat baik, dia boleh. Tak ada siapa boleh halang. Tuhan pun tak boleh halang. Macam tu lah seolah-olah dia. Dulu orang yang buat kapal Titanic tu, dengan penuh sombong dia pernah kata, hebatnya kapal Titanic ni sampai Tuhan pun tak boleh tenggelamkan dia. Ini sama-sama serpihan daripada fahaman-fahaman jenis macam ni. Dia rasa dia boleh buat apa saja, Tuhan tak boleh buat apa. Tuhan tengok aje lah. Macam tu. Manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya. Apa saja dia nak buat, dia boleh buat. Tetapi dia ada ni juga. Tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Tapi dia fahamnya, Allah cipta sifat kudrah. Kudrah tu Allah bagi kat manusia. Dia fahamnya tu. Allah bagi sifat kuasa tu, Allah cipta sifat kuasa tu. Kuasa tu Allah letakkan pada manusia. Aku dah letak kamu tu ada kuasa, pandai-pandailah kamu gunakan kuasa kamu tu, nak buat baik ke, nak buat jahat ke, macam tu. Itu pahaman Qadariyah. Maknanya Qadariyah ni dia berpegang Allah dah bagi dia satu kekuasaan, maka dengan kuasa itulah dia boleh buat apa saja dia nak buat. Dia nak buat baik ke, nak buat jahat ke, Tuhan tak boleh buat apa, Tuhan tengok aje sebab Tuhan dah bagi dah kuasa tu kat dia. Dia faham macam tu Qadariyah ini. I'tikad ini didapati menyalahi. Salah. Jangan ikut pula. Salah. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Kita boleh rot dia, i'tikad ni tak betul dengan hanya kita lihat dengan mata kepala. Kita tengok kejadian alam ni. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Manusia punya hal kejadian ni pada tiap-tiap masa, setiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai. Kalau betul manusia tu ada kuasa sendiri, dia boleh buat apa dia nak buat, kenapa banyak perkara tidak tercapai oleh hasrat manusia itu sendiri? Nah, kita ada hasrat kita, ada hajat kita, tapi selama kita hidup ni, adakah semua hajat kita tercapai? Kadang tak. Contoh datang mengaji ni nak pandai ke nak bodoh? Pandailah. Tapi adakah semua orang boleh dapat pandai? Kadang-kadang gaya je. Balik-balik kawan tanya, tadi aku tengok banyak angguk orang faham. Tak faham. Aku buat angguk je. Gaya. Kadang-kadang bukan boleh, tak semestinya. Walau tok guru besar mengajar sekalipun, kan, sebab tok guru tak boleh bagi ilmu, ustaz tak boleh bagi ilmu, kitab tak boleh bagi ilmu. Yang boleh bagi ilmu siapa? Allah. Sebab ilmu tu siapa punya? Allah punya, kan kita. Saya pun kalau dikatakan ada ilmu, bukan saya punya juga, pinjaman daripada Allah. Tapi tugas guru mengajar je lah. Allah nak bagi faham, Allah yang bagi faham. Guru tak boleh bagi faham. Kan? Kalau tok guru boleh bagi faham, nescaya siapa je masuk sekolah tok guru tu keluar semua alim. Tapi adakah jadi macam tu? Tidak.
Ada satu pondok 100 orang pelajar, kan sikit-sikit. 100 orang pelajar mengaji di pondok. Keluar daripada pondok kadang-kadang hanya 5 orang saja yang boleh mengajar. Lagi 95 orang niaga burger. Bawa Grab, Food Panda, kan? Bukanlah kata salah dah, tapi kadang-kadang dia tak jadi seperti mana yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab ikut Allah. Allah berkehendak siapa yang Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Man tu, man yuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah, ikut Allah. Siapa yang Allah kehendak, gitu. Baik. Jadi dia kata kalau betul lah manusia ada kuasa, kenapa terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai? Tak tercapai pun. Dan selalu terbantut pula tu. Apa yang kita nak kan tak dapat. Kiranya manusia ada berkuasa. Kiranya maknanya sekiranya. Kalau manusia itu ada kuasa yang bersendirian, maknanya kuasa dia sendiri, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Kalau manusia ni ada kuasa, tak ada satu pun manusia yang nak hidup dalam sengsara. Tapi berapa ramai hidup sengsara? Sengsara disebabkan ekonomi, duit tak ada, kan? Sengsara disebabkan penyakit. Kalau kamu betul ada kuasa, buang penyakit tu, tak boleh. Duk sengsara tu dengan sengsara hidup dia. Sengsara hidup, miskin dia kata, miskin, sakit, tiada maju, tak maju, duduk macam tu je. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang. Kalau ikutkan, kita semua nak tak hidup senang lenang? Seorang je nak? Oh, yang lain bagus, zuhud. Senang nak hidup senang lenang. Senang lenang masuk kelas, kan? Duk itu faham terus. Kitab tak buka, contohlah. Nak senang macam tu, senang, kan? Senang lenang, kaya raya, duit banyak, ada dreba, macam-macam. Kita kalau ikut semua nak macam tu. Tapi adakah semua boleh jadi macam tu? Tak semua. Ikut Allah, Allah nak bagi kat siapa-siapa. Gitu dia kata. Maka nyatalah, bila kita dah fikir macam tu kan, maka terjawablah. Nyatalah tu maknanya terjawablah. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu. Maka dengan kata lain, terbuktilah bahawa fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah ini yang kita duduk ngaji ni melampaui sempadan. Maknanya dia bercanggah dengan akidah yang sepatutnya. Seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Seolah-olah macam dia ni tak kenal kuasa Allah. Sampai Allah tak boleh buat apa. Manusia nak buat apa sukati dia. Allah tak boleh campur tangan. Kok mana jadi gitu? Jadi Allah ni kuasa ke tidak berkuasa? Jadi gitu. Tidak kenalkan kudrah Tuhan, maka mazhab ini hukumnya fasik. Okey, apa makna fasik? Fasik iaitu, fasik ni masih lagi beriman. Kena beza orang beriman, fasik, munafik, lain-lain tu. Kalau iman yang betul-betul, iman dia sempurna lah. Kalau orang fasik pula, orang fasik ni dia tidak kafir. Jangan salah faham lah. Orang fasik tidak kafir, dia masih lagi beriman, cuma dia dikira berdosa besar. Orang fasik adalah orang yang walau sekali saja dia buat dosa besar tanpa taubat, maka dia sudah dikira fasik. Minum air arak tak banyak mana, bukan sampai 2 botol, setitik je jatuh kat dalam tekak dia, minum. Walau setitik, fasik terus. Dia jadi fasik berdosa besar. Apa-apa sajalah, kalau dia buat satu-satu perkara yang melibatkan dosa besar, kemudian dia tak bertaubat, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang fasik. Itu masuk fasik. Lagi masyarakat kita banyak terlepas pandang.
Okey, dosa besar apa? Kena belajar pula ni, kitab-kitab cerita tentang dosa-dosa besar. Minum arak kan, main judi, berzina. Kebanyakan dosa besar tu dia ada hudud dia. Itu menunjukkan tu dosa besar, bunuh orang dan sebagainya. Tapi ada satu dosa besar yang orang awam tak perasan ataupun buat tak tahu je, iaitu tidak menuntut ilmu agama fardu ain. Hukumnya berdosa besar. Dia tak mengaji ilmu tauhid, dia tak mengaji ilmu fiqh, dia tak mengaji ilmu tasawuf sepanjang hidup usia dia. Maka orang yang tak mengaji ilmu fardu ain ni, dia ni berdosa besar. Dan bila berdosa besar, maknanya dia fasik. Itu. Jangan main-main, tak hadir kuliah, tak mengaji. Kalau tak hadir kuliah tu alim dah tak apa. Kan? Dimaaf dah sebab dia pun alim dah. Dan ni tak reti lagi, sifat 20 nganga lagi. Kan? Rukun semayang pun tak tahu mana batal tak batal macam mana. Tasawuf lagi lah, masalah hati bercelaru. Dia tak mengaji 3 ilmu ni, maka fasik dia. Ada 2 qaul ataupun pendapat ulama tentang masalah orang yang tak menuntut ilmu fardu ain. Satu qaul yang ringan, satu qaul yang keras, syadid. Nak dengar mana satu dulu? Ringan ke keras? Keras dulu. Kalau ikut qaul yang keras, yang syadid, orang yang tak menuntut ilmu fardu ain ni setiap saat berdosa pada Allah. Setiap saat. Dia buat apa pun, dia makan dosa, minum dosa, berjalan dosa, semua berdosa. Sebab dia tak belajar mengenal Allah, dia tak belajar. Padahal dunia dia kenal dah. Yang cipta dunia dia tak kenal. Sibuk kalut dia dengan dunia dia. Pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Keluar gelap balik gelap, keluar gelap balik gelap. Dah gelap tak balik-balik lagi. Sampai ke malam overtime dia kata. Lembu pun petang-petang balik kandang lah. Lembu kata, siapa lembu? Kata. Kenapa? Oh, sibuk lah dia. Siang dah sibuk dengan dunia, biarlah malam bahagian agama pula. Siang dah sibuk dengan kerja, malam biar cari ilmu agama pula untuk bahagian akhirat. Imbang-imbangkanlah. Bukan kita suruh ngaji agama sampai tak cari duit, tak juga. Biar tak apa masalah, cari rezeki tak ada masalah. Tapi biar imbang-imbang. Dunia ada, akhirat pun ada. Kalau ikutkan itu pun masih lagi tak adil. Dunia kita bekerja daripada pagi sampai ke petang lebih kurang 8 jam. Tolak masa rehat. Ya tak? Office hour. Kita pergi kuliah maghrib malam 1 jam. Itu pun bunyi tik-tik, dia tengok jam dah. Dah tengok jam, ustaz buat tak tahu jugalah kali buat gini. Dia suruh berhenti. Kan? 1 jam je ngaji akhirat, 8 jam sibuk dunia. Adil tak kalau ikutkan? Kalau main bola 8-1 gol. Siapa menang? Menang 8. Jadi dunia 8, akhirat 1. Menang siapa? Dunia ke akhirat? Dunia. Tapi walau begitu, Allah maaf lagi, sebab ada juga dia mengaji walau sejam. Itu pun tak boleh lagi. Kat mana? Jadi kalau seseorang tu dicampak dalam api neraka dengan sebab dia tak mengaji ilmu agama, soalan saya, layak atau tak layak? Itu je. Layak. Sebab sejam pun tak boleh. Ni kenapa ni? Macam tu. Bunyi dah pun titik. Baik. Okey. Tu pun fasik juga. Kalau dia bertaubat dah, hilanglah fasik dia. Tapi jaga. Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Syekh Abdul Samad kata, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah menuntut ilmu-ilmu fardu ain, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf, maka dikhawatiri matinya sebagai mati fasik, katanya. Mati fasik ni setaraf siapa? Setaraf orang yang mati berzina, setaraf orang yang mati main judi, setaraf orang yang mati minum arak. Walaupun masa hidupnya dia tak pernah pun minum arak, setitik air arak tak pernah masuk tekak dia.
Dia tak pernah berzina, tak payah kata nak berzina. Tengok perempuan pun tak pernah, tunduk kepala dia. Bagusnya dia, kan? Dan dia tak pernah tikam nombor ekor, main judi, tak ada. Lalu kedai tikam nombor ekor, lalu depan pun dia tak pernah lalu, kan? Punya bagus, nampak macam warak, kan? Walaupun dia tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah main judi, dalam masa yang sama dia juga tak pernah mengaji ilmu agama. Tak pernah juga, maka tak pernah fasik dia. Jaga. Tolong pesan memesan kepada ahli keluarga kita. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kita bagus dah, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah duduk pondok, kan? Ngaji di pondok tak apalah, walaupun lani bau duduk, contohlah. Tapi bagi anak-anak kita tu duduk kerja di KL, kerja di Johor, kan? Sibuk kerja, sekali-sekala pesan memesan. Sebab tu bukan orang lain, anak kita. Ingat, abang, along, angah, kan? Jangan sibuk kerja je. Waktu-waktu malam kuliah tu apa, pilah masjid dekatan, solat jemaah, dengar kuliah maghrib, kan? Apa ustaz-ustaz ngajar tu, ini fardu ain ni. Kalau tak ngaji kan jadi fasik nanti. Tak? Tu pesan-pesan. Tiba-tiba dia balas balik, lah, ayah pun bawa lani masuk pondok, kata. Oh, dia balas, kau ajar punya anak. Kan? Tu sebab itulah kadang-kadang kita macam itulah. Hidup kita ni cabaran ni banyak. Tapi nak macam mana, biarlah apa pun jadi, perkara yang perlu sampai tetap kena sampai. Baik, itu makna fasiknya. Itu fasik. Satu lagi nama dia munafik. Munafik lain. Munafik bukan fasik. Munafik ni kafir. Munafik kafir. Fasik tak kafir. Fasik masih lagi beriman. Cuma dia berdosa. Tadi saya cerita fasik pun rasa macam berat dah. Padahal fasik masih lagi beriman, cuma berdosa besar. Jadi nanti di hari akhirat dia akan kena azab dalam api neraka. Tapi dia punya ending dia, last kali bila dosa dia semua dah selesai diazab, dia akan keluar daripada neraka masuk syurga sebab dia ada iman. Tapi kalau munafik ni dia kategori kafir, maknanya dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Cuma apa beza munafik dengan orang yang kafir, memang jelas kafir. Kalau orang kafir yang kat luar tu, yang sembah topekong, itu memang jelas dia tu kafir. Munafik ni pula beza dia, gaya dia Islam. Dia gaya dia macam orang Islam, sama je, kan? Pakai baju Melayu ke, pakai tudung ke, tak kira lah. Pakai jubah pun ada juga, kan? Dia gaya zahir dia tu Islam, tapi hati dia, dalam dia tu, hati dia benci Islam. Tu munafik. Tu panggil munafik. Dia tak suka bila orang bawa bahasa Islam. Sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam, bila nak maju kata. Ada jenis jawab gitu, kan? Tak usah ikut Islam sangat lah, kan? Bukan boleh untung sangat. Nak ikut Islam sangat, bila nak kaya. Macam-macam. Ikut Pak Lebay, ni kalau Islam memerintah, habislah kita, dia kata. TV tu pakat tak boleh buka dah lah, tak ada rancangan dah. Dia boleh kata Islam memerintah, so apa tak boleh. Nampak? Tapi padahal dia orang Islam. Kalau orang kafir cakap macam tu, kita tak pelik. Nama pun kafir. Orang kafir tak suka Islam, itu tidak pelik, sebab dia kafir. Jadi tak pelik lah dia tak suka Islam, sebab dia sendiri pun kafir. Ini orang Islam tak suka Islam, pelik tak? Tu yang Ustaz Ismail Kamus kata, orang munafik ni macam burung unta. Kenapa macam burung unta? Nak kata burung tak burung, unta tak unta, kan? Burung unta, pernah tengok? Tak pernah tengok burung unta sini? Nanti suruh Ustaz Jafri bawa pergi zoo. Burung unta tu, kan, nak kata burung dia mana boleh terbang, kan? Tak boleh terbang dia. Nak kata unta kecil halus, unta besar dia halus. Macam itulah juga orang munafik, kata Ustaz Ismail Kamus. Nak kata Islam, nak kata dia tu Islam, dia lawan Islam.
Nak kata dia kafir tapi gaya dia gaya Islam, pakai pakaian orang Islam, nama orang Islam. Tu panggil munafik. Munafik ni macam liberal, sekular tu, semua tu munafik kan tu. Nah, gaya saja. Macam mana? Sokong Palestin, betul joget Coldplay. Macam mana? Dia kata sokong Palestin sangat, atau apa pergi buat joget tu pula kan? Seolah-olah macam tak ada rasa, orang cakap sensitif. Bayangkan contoh ayah kita ni contoh aja. Ayah kita meninggal, hari yang sama ayah kita meninggal, siang tu ayah kita meninggal, malam tu kita buat konsert dekat rumah. Patut buat tahlil lah tak dia buat konsert. Macam tu ibarat dia. Habis yang kena bom di Palestin tu siapa? Bukan saudara kita. Sedang saudara kita dibom bermati-matian, kita kat sini melompat-lompat. Tu gila tak gila? Binatang tengok pun geleng kepala. Bodoh dia tu. Siapa binatang tak tahu. Betul. Binatang semua makhluk Allah, taat perintah Allah. Kadang-kadang manusia itu boleh jadi lebih hina daripada anjing. Anjing-anjing pun makhluk Allah ni. Taat perintah Allah. Ada tengok anjing terginja-ginja. Ada dia tu. Anjing pun tak ada. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Itu kata sedih kadang-kadang. Gitu. Okey. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan, macam tak kenal Tuhan dah. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Itu fasik. Tapi khilaf. Ada juga ulama mengatakan kafir. Jadi ada sebahagian ulama kata mazhab ni fasik, ada sebahagian ulama kata mazhab ni kafir. Jadi yang kata fasik ada hujah dia, yang kata kafir ada hujah dia. Tetapi yang muktamad, yang paling kuat lah, yang telah disepakati oleh ulama-ulama tauhid, tiada kafir. Jadi Qadariyah tak sampai kafir lah. Jadi jangan juga kita lebih daripada ulama pula. Jadi jangan kita sampai mengkafirkan kalau ulama dah sepakat kata tak kafir. Jadi jangan sampai mengkafirkan sesuatu yang tidak kafir, kerana takut kafir tu balik kat kita. Betul, ada orang tanya tentang permasalahan Wahabi. Adakah Wahabi ni kafir? Kan? Jadi pandangan kebanyakan ulama tak sampai mengatakan kafir. Tak sampai mengatakan kafir. Cuma ada pandangan yang kata sesat dan salah, gitu je. Jadi kalau tak kafir, jangan pula kita ekstrim sangat kata kafir. Walaupun ada pandangan yang kata begitu, tapi pandangan tu pandangan yang agak syadid, yang keras. Tapi kita ambil jumhur, pandangan yang sekata, yang ramai mengatakan tak sampai tahap kafir. Sebab apa? Sebab nak jatuh kafir pada orang beriman itu berat hukumnya. Berat hukum. Jangan bermudah-mudah sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Tidak, berat. Kafir ni mesti dilanggar dua. Dilanggar Allah, langgar Rasulullah. Menidakkan Allah sebagai Tuhan, itu confirm kafir. Menidakkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu confirm kafir. Tapi selagi mana dia beriman Allah dan Rasul, cuma dalam bab tu ada beberapa yang dia orang cakap apa, menyimpang ataupun salah, maka ulama berhati-hati, tak sampai kata kafir, cuma kata sesat. Kafir lain, sesat lain. Sesat ni maksudnya dia salah jalan. Kita kena betulkan balik jalan dia tu. Macam tu. Jadi kalau macam Qadariyah atau Wahabi, dia masih mengatakan Allah tu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Nabi Rasulullah. Jadi syahadahnya masih lagi ada. Dia tak sampai membatalkan syahadah. Cuma dalam bab memahami Allah tu, dia salah cara faham dia tu. Dengan dia kata manusia yang ada kuasa, Allah ada kuasa juga, tapi Allah hanya beri kuasa tu pada manusia dan Allah tengok aja. Kat situ dia salah faham. Sama juga dengan Wahabi. Dia kata Allah tu duduk di langit. Kat situ dia bercanggah dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Faham dia tu salah.
Tapi dia masih lagi beriktikad Allah tu Tuhan, Nabi tu pesuruh Allah. Gitu. Jadi dia kata muktamadnya tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Kerana fahaman ni fahaman yang dia mengatakan sesuatu tu ada sedangkan benda tu tak ada. Yakni contoh mengatakan manusia tu ada kuasa sedangkan manusia tak ada kuasa. Jadi bercanggahnya kat situ aja. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrah hamba. Mereka itu tu golongan Qadariyah ni lah. Qadariyah kata makhluk itu ada kudrahnya, ada kuasanya, boleh memberi bekas. Kat situ salah dia. Dia mengadakan sesuatu yang tak ada, padahal kudrah hamba tiada. Nampak dia kata tiada boleh memberi bekas sama sekali. Manusia ni ada kita sebut kuasa lah, ataupun kemampuan. Ada kemampuan, ada kuasa, tapi kuasa manusia tidak boleh memberi bekas. Tidak boleh memberi bekas tu tak boleh mendatangkan hasil. Contoh mengaji, hasilnya faham. Kita cuma boleh mengaji je. Faham kita serah pada Allah. Allah bagi faham, faham. Allah tak bagi faham, tak faham. Hasil tu tak dapat. Kita tanam pokok aja, kan, tanam benih tu, tapi pokok tu jadi tak jadi, buahnya sedap tak sedap, manis tak manis, kita tak boleh buat. Itu Allah punya kuasa. Macam itulah manusia. Itu sebenarnya kita. Memang kita ada kemampuan kemampuan untuk mengaji, kemampuan untuk tanam pokok, tapi lebih pada itu tak boleh, mendatangkan hasilnya tak boleh. Itu maksud kuasa makhluk tidak boleh memberi bekas. Itu maksud dia. Adapun kuasa Allah memberi bekas, maknanya kuasa Allah mendatangkan hasil apa yang dikehendaki Allah. Kalau Allah nak bagi jadi, jadi. Kita usaha je bagi jadi, tapi belum tentu jadi. Jadi tak jadi, serah pada Allah. Macam gitu. Baik, selesai. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 2 kita sambung tahun depan. Nampak lagi tahun depan. Itu tangguh. Nanti tanda Jabariyah pula. Okey, jadi kita belajar malam ni Qadariyah. Tapi jangan pegang Qadariyah tu, belajar je. Balik-balik ni Qadariyah sesat lah. Okey, kita sambung kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin berarti kan? Ada yang tanda? Macam mana? Bunyikan sikit tajuk dia ke kat mana? Ada apa-apa ayat dia kat situ? Aqabah pertama, Aqabah ilmu. Baru nak masuk Aqabah ilmu. Aqabah pertama, Aqabah ilmu. Okey. Bagus. Jadi kita baru nak masuk Aqabah tu lah. Edaran tu dekat tajuk Aqabah tu ke mana? Bawah dia. Perenggan kedua. Pasal yang kelima. Oh, di atasnya tempat edaran dan ketahui olehmu. Okey. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu dan ibadah itu dua permata. Kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar
daripada karangan segala orang yang mengarang, dan pengajar segala orang yang mengajar, dan berwaaz oleh segala orang yang wa'idin, dan tilik orang yang menilik. Tetapi kerana keduanya diturunkan segala kutub kitab dan disuruh segala pesuruh, tetapi kerana keduanya dijadikan bumi dan segala langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian, maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Salah suatu daripada keduanya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi, seumpama jua diturunkan pekerjaannya antaranya, supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala senya telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu, istimewa pula ilmu tauhid. Dan ayat yang keduanya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada kami jadikan jin dan insun manusia melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadah akan kami. Dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah dan melazimkan berhadap atasnya, maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini, keduanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Okey, baik. Ini kita sambung perbahasan aqabah yang pertama, iaitu aqabatul ilmi. Okey, apa tu aqabah? Aqabah lama dah, kita tinggal takut lupa kan. Kitab kita mengaji ni dia termasuk dalam kategori ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia membahas soal hati kita ni. Baik. Dan kitab ni dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab ni kitab kedua terbaik karangan Imam Al-Ghazali. Pertama Ihya Ulumuddin, yang kedua Minhajul Abidin. Dan diakui semua ulama atas dunia ni akan kitab ni sangat-sangat berguna untuk kita pelajari. Nama dia Minhajul Abidin. Minhaj artinya jalan, Al-Abidin hamba-hamba Allah. Jalan hamba-hamba Allah ila jannati rabbil alamin, kepada syurga Tuhan sekalian alam. Jadi maksudnya dari tajuk kitab pun kita boleh faham dah. Perbahasan dalam kitab ni dia nak ajar kepada kita golongan yang dikatakan hamba yang nak jalan kepada Allah. Kita ni, kita sedang berjalan dalam hidup ni, kita berjalan. Maknanya kita sedang berjalan dan kita tak pernah berhenti. Umur kita ni macam ais. Buat apa-apa ke, tak buat apa-apa ke, dia tetap mencair. Umur kita tetap jalan, tak pernah berhenti, tak pernah pause, tak pernah berhenti kejap, rest kejap kan. Kejap 5 tahun ni tak bergerak lah, umur 20 je dah bergerak tahun depan tahu-tahu dah 40, tahu-tahu dah 50, tahu-tahu 60, tahu-tahu 70 kan. Tahu-tahu gigi cabut dah kan, mata kau tak nampak. Tahu-tahu kita sedar dah, kita dah semakin tua. Tengok anak-anak pun dah makin lama makin besar. Dulu ingat baru je hantar anak ngaji tadika, tahu-tahu dah naik seluar biru, lepas tu naik pula seluar hijau. Tahu-tahu mak nak kahwin, nak kahwin pula dah. Tahu-tahu kita nimang cucu pula dah. Kejap je hidup ni. Jadi itulah menunjukkan hidup ini sentiasa berjalan. Cuma persoalannya, bila sentiasa berjalan, jalannya tu mana? Macam kita bawa kereta. Kalau kita bawa kereta tu tak boleh berhenti, jalan aja kan. Mula-mula jalan tu tak apa, straight aja. Tuk-tuk, mana ada satu jalan yang straight aja. Sampai-sampai masa dia ada simpang, kanan atau kiri. Hidup kita ni jalan, dan kita akan menempuhi simpang. Sampai kat simpang, kita nak masuk jalan mana? Lorong kanan atau lorong kiri? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa hadaina hunajdain, aku bentang kepada kamu dua jalan.
Kan? Mana aku bagi kat kamu pilihan, kamu nak jalan mana satu? Satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Lepas tu nama kitab ni Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Nak jalan hamba untuk menuju ke syurga Allah. Jadi untuk kita nak pastikan jalan kita tu betul, simpang kita tu betul, kita pilih simpang yang betul, mesti ada panduan. Kalau tak ada panduan, kita tak tahu nak masuk simpang mana. Sebab kita tak biasa jalan. Kalau kita dah biasa jalan, tak apa. Kalau hidup ni, kalau kita punya hidup ni sudah hidup yang kali ke-10. Nak 9 tahun apa 9 kali dah mati sebelum ni. Ni yang ke-10. Tak apa. Kita reti lah dalam hidup ni. Tapi inilah hidup kita kali yang pertama dan ini juga kali yang terakhir. Mana kita tak pernah tempuh pun kehidupan atas dunia ni. Macam mana? Macam itulah satu orang yang dia jalan kat satu kawasan yang dia tak pernah jalan. Macam contoh kita duduk luar, kita tak pernah jalan Bandar Baru Kedah ni. Lepas tu nak pergi sekolah Kedah. Kalau tak ada apa-apa panduan, nak cari ikut mana? Macam mana nak jalan? Maka kalau bahagian kereta tu kita panggil dia GPS. Kita panggil GPS. GPS yang biasa orang pakai ni Waze lah. Waze kami panggil dia Abang Wazir. Ikut dia kata turn right, kita masuk kanan. Dia kata turn left, kita masuk kiri. Kalau dia kata turn right, kita pergi masuk kiri. Dia akan betul kan, dia bukan biar kita, dia kata lantak hang kan. Dia kata wrong way, dia tegur lagi kita sebab kita salah jalan, wrong way. Waktu dia nak betulkan kita lagi, dia cari pula jalan yang boleh pusing balik, nak betulkan juga kita tu. Tapi kalau kita degil juga tak ikut cakap dia, soalan saya, kita sampai tak sampai tempat kita nak pergi? Kedah tak sampai. Search Kedah dah, tulis kat Waze tu kan, tapi pergi Kiduf contoh, nampak? Kita tak sampai Kedah kan. Macam tu lah. Kata hati, kalau tanya semua orang, nak masuk syurga tak? No, jawab. Tanya kata yang di Kedah, no, dekat konsert Coldplay, tengah joget, tiba saya naik atas dah. Diam kejap. Saya nak tanya semua yang dalam stadium. Yo, ustaz ni steady. Nak masuk syurga tak? Syurga. Ya rock ni kata. Nampak? Dia nak masuk syurga. Satu stadium. Betul. Mana ada orang jawab nak masuk neraka? Ada? Tak ada. Orang gila pun tak jawab nak masuk neraka. Semua kata nak masuk syurga. Hatta si kafir pun kata nak masuk syurga, padahal dia kafir. Lihat dulu Ellie Cat buat lagu, ku tunggu di pintu syurga, dia tunggu kat pintu syurga. Padahal dia tak beriman. Nak ceritanya semua nak jalan ke situ, tapi persoalannya adakah jalannya betul? Maka perlukan panduan, dan bila dah ada panduan, kita kena ikut pula panduan tu. Jadi macam ni sekarang, inilah yang dipandukan. Kita nak pakai panduan Quran hadis, memang betul kena pakai, tapi kadang-kadang kita tak pandai baca. Quran tu boleh baca je, tapi nak memahami kadang-kadang tak pandai nak memahami. Hadis tu boleh baca tapi tak pandai nak memahami hadis. Maka datang ulama, dia permudahkan apa yang nak difahamkan pada Quran dan hadis tu, maka terhasillah kitab-kitab agama. Dan salah satu daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita iaitu Minhajul Abidin ini. Maka Minhajul Abidin inilah jadi macam GPS kita tadi tu, Waze kita tu, dia pandukan kita mana nak jalan menuju ke syurga Allah. Maka dia tunjukkan. Bila dia dah tunjuk, kita tinggal lagi nak buat apa? Ikut. Macam Waze tadi lah, dia kata turn right, masuk kanan, turn left, masuk kiri. Jadi bila ulama kata hang buat macam ni, kita ikut. Ulama kata kamu kena macam ni, kena ikut macam tu. Bila kita ikut betul apa yang ulama tu ajar, sampai tak destinasinya? Sampai. Tu saya nak masukkan tu. Jadi Imam Ghazali dia dah buat kajian tentang kehidupan ni. Maka hasil daripada kajian dia mendapati bahawa setiap daripada kita kalau nak sampai ke syurga Allah, kita kena menempuh 7 aqabah. Aqabah tu apa? Aqabah tu bahasa Arab, bahasa Melayu artinya bukit. Jadi nak sampai ke syurga Allah, 7 bukit kena lalu. Bukit tu lambang apa? Bukit tu lambang rintangan, cabaran, susah payahnya.
Sebab bukit nak naik kan susah, nak turun pun susah kan. Masa naik dia mungkin gagah, penat nak naik. Masa turun pun penat juga. Penat apa? Penat nak break. Kalau tak boleh lepas tergolek jatuh. Kalau siapa sini pernah pergi buat umrah, pergi naik Gua Hira, Jabal Nur, naik pun penat dah, naik merangkak naik. Masa turun pun jenuh. Break, kalau break tak kuat, dia turun paling awal. Sebab penuh macam tu. Gini. Kalau siapa yang belum pernah sampai, saya beritahu siap-siap. Gini dia punya curam ni. Bukan macam ni. Kalau macam ni boleh lagi kita jalan kaki. Macam ni. Saya pun ni merangkak dengan tangan naik atas. Kan? Masa yang mula-mula lah. Atau di atas tu dia ada tangga. Tangga tak pernah. Yang mula-mula tu. Tinggi. Nak ceritanya macam itulah Aqabah ni, bukit ni dia penuh rintangan. Jadi ada 7 rintangan kita kena lalu dalam hidup. Kalau lepas 7 insya-Allah kita akan sampai ke syurga Allah dengan sempurna elok lah, insya-Allah. Tapi nak lepas tu bukan senang. Jadi Imam Ghazali senaraikan dah. Apa dia Aqabah yang pertama? Iaitu Aqabatul ilmi. Rintangan yang pertama sekali nak kena lalu ialah ilmu. Sebab tu kalau ada orang tanya saya, anak-anak muda khususnya, Ustaz, saya nak berubah lah Ustaz, saya nak tinggal lah benda-benda tak elok dulu apa semua. Apa benda saya nak kena buat dulu? Pertama, ilmu. Jawab gitu, ilmu. Ilmu iaitu yang pertama sekali. Apa-apa pun kena ilmu. Jangan terus beramal, takut dia amal dengan amalan yang salah. Sebab apa? Sebab amalan mesti dipandu dengan ilmu. Mesti ilmu dulu, belajar dulu. Ni kadang-kadang terus dengan amal, macam artis-artis setengah tu terus nak pergi berjuang, nak pergi gitu, nak gini, tapi fundamental ataupun basic dalam diri tak ada lagi. Akhirnya kekuatan rohani tak kuat. Akhirnya dia mudah gagal dalam pertengahan jalan sebab ilmu tak ada. Itu penting ilmu. Belajar dulu. Ambil masa untuk belajar. Baik, sebab tu disebut di bab yang pertama iaitu Aqabatul ilmi. Kemudian kata Syekh, kita sambung seterusnya, dan ketahui olehmu. Bila kitab-kitab lama ni kita baca, dia kata dan ketahui olehmu, itu artinya hendaklah mu kena ambil tahu. Tak tahu tak apa, tapi ambil tahu. Manalah hendaklah kita kena tahu. Tahu apa? Bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata. Bahawasanya ilmu dan ibadah itu merupakan dua permata. Dua permata ni maknanya nak maksudkan suatu benda yang paling bernilai atas muka bumi ni. Jadi yang kita nak bawa nanti ni iaitu ilmu dan ibadah. Dua ni je yang sebenarnya kita kena cari. Yang lain-lain tu sampingan-sampingan saja. Duit, nak buat makan minum, sampingan-sampingan saja. Tapi matlamat kita dua, ilmu dan ibadah. Sebab apa? Ilmu dan ibadah yang nak bawa balik tu sebenarnya ibadah tu. Ni kita semayang sekejap lagi kan, semayang isyak. Yang kita nak bawa balik pahala solat isyak tu. Tapi nak boleh pahala solat isyak macam mana kalau solat isyak tu tak tahu macam mana? Jadi kena belajar solat tu macam mana, angkat tangan macam mana, letak tangan kat mana, nak baca apa yang wajib kena baca. Minta maaf cakap, kadang-kadang berpuluh tahun dah orang kita kadang-kadang dia semayang, tapi bila ditanya mana satu rukun qauli, dia tak boleh jawab. Sedangkan rukun qauli tu wajib. Itu yang kadang-kadang baca tak bunyi mulut. Sekejap baca. Nampak kumat kamik itu je. Kan? Ada yang diam terus pun ada. Dia boleh tengok ke lain. Kan? Kena dengar ni 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram. Walaupun dia bukan imam, dia makmum, kena dengar di telinga sendiri. Wajib hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Kadang-kadang telinga kita sendiri dengar je, bukan sampai tu imam depan dengar. Imam Allah ada macam kat Mekah pula dah. Itu lain. Kan? Ni dia kadar dia. Allahu Akbar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua suratul Fatihah. Ni Fatihah tak bunyi. Kan? Macam mana? Tu. Ya ke Ustaz? Yalah. Itulah saya kata nombor 1 ilmu dulu.
Berapa ramai daripada kita buat ibadat, ilmu tak ada, akhirnya berpuluh tahun buat ibadat salah. Macam mana nak berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat? Tu boleh cerita masalah haid, nifas, istihadah. Ni Isnin depan kami di pondok buat daurah kitab, nama kitab Al-Ibanah wal Ifadah, bahas tentang masalah haid, nifas dan istihadah. Satu kitab, pengarang ulama karang sebiji kitab, hanya cerita bab tu saja. Tak ada bab lain, tak ada, bab tu saja. Menunjukkan apa? Bab tu sangat-sangat mustahak. Saya pernah dijemput dekat satu agensi ketenteraan. Dia panggil saya untuk buat khusus bahagian haid, nifas, istihadah ni. Yang datang tu semua perempuan lah, tapi semua dah berusia dah. Paling-paling pun 30, 40 macam tu lah, 50 datang. Lepas tu kita ajarlah dia. Lepas tu saja kita buat kes, satu contoh, sampel contoh, buat di whiteboard dia tulis, hari ni keluar darah, hari ni keluar darah ni, lepas tu tak keluar, lepas tu keluar balik. Lepas tu saya tanya, mana satu yang haid, mana satu yang bukan haid? Jawapan semua beza-beza. Ada yang kata 5 Ustaz, 7, 8. Yang paling selamat kata, saya ikut ustaz lah, kata. Tu paling selamat jawapan. Rata-rata salah jawapannya. Dia kata salah, bukan macam tu cara kira dia. Oh iya ke? Lama ni saya kira macam tu Ustaz. Berapa tahun dah? Kadang-kadang yang bahayanya apa? Patut dia dah habis haid dia kena semayang, dia tak semayang lagi. Sebab dia sangka masih lagi haid. Walaupun darah tu keluar, boleh jadi tak semua darah tu haid. Ada yang darah tu haid, sebahagian lagi bukan haid, walaupun darah keluar. Itu panggil istihadah pula. Macam mana nak kenal apa beza? Tanya suami pun lebih kurang tak? Bang, macam mana ni bang? Ke saya kat sebulan keluar darah ni. Aku belajar dulu keluar darah tak boleh semayang. Sebulan bini tak semayang. Lah kali masuk sampai bulan kedua, 2 bulan tak semayang. Bang, dah dekat 2 bulan dah bang saya tak semayang. Rasa macam kafir lah pula rasa. Macam mana nak buat ni bang? Dah berapa lama dah? 2 bulan keluar darah ni. Macam ni lah. Suami pun bincang-bincang macam ni lah. Kita bagi 2 lah. Sebulan awak, sebulan saya. Mengharutnya suami. Ada tak erti apa. Lepas tu walaupun permasalahan ni masalah wanita, orang lelaki bertanggungjawab. Ingat tu, bukan sonok saja kita menikah kahwin, kita akan jadi ketua keluarga, jadi suami, jadi ayah pada anak-anak. Maka kita yang tugasnya memberikan ilmu kepada keluarga kita. Ustaz dia tolong ajar je, tapi kita kadang-kadang persoalan macam ni orang segan nak tanya ustaz. Sebab ustaz tu bukan siapa-siapa, bukan suami dia, bukan adik-beradik dia, segan nak cakap hal dalaman dia. Maka tanyalah suami mengaji tidak? Macam mana? Oh berat ni. Tu baru cerita haid nifas, belum cerita bab taharah, bab menyuci najis. Kadang-kadang air kencing kita lak-lak gitu je, sah tak sah? Masuk dalam mesin basuh, pusing, air tak mengalir. Lepas tu kira wangi dah, jemur, okey clear dah, padahal masih lagi dihukumkan najis. Berat masalah hukum. Tu baru cerita masalah fiqh, hukum ibadah. Tak cerita lagi bab tauhid, bab akidah tadi kita bahas. Tak belajar lagi bab tasawuf. Tu yang fardu ain 3 tu. Saya cakap ni bukan nak takut-takutkan, tapi nak menunjukkan betapa mustahaknya itulah yang dinamakan ilmu yang diabaikan oleh manusia. Sebab itulah ada satu kalam wali Allah, saya tak ingat nama dia, Ibrahim ibni Adham ke siapa tak, tapi dia pernah sebut, seorang wali Allah ni pernah sebut, dia memanglah ni bukan ayat Quran, bukan hadis, tapi kalam seorang ulama. Dia kata di akhir zaman nanti, daripada 1000 orang Islam, seorang je masuk syurga, 999 lagi semua dalam neraka. Saya pelik lah, takkan kot sampai ramai macam tu masuk neraka. Tapi bila kita mengaji dah, baru kita nampak apa sebabnya yang lagi 999 tu masuk neraka. Sebab kejahilan, sebab apa pun tak tahu. Gaya bagus dah tu, pakai kopiah, pakai tudung apa semua, tapi dalamnya kosong, ibadahnya habis, iktikadnya habis. Tu bahaya bila tak ada ilmu. Sebab itu benda pertama sekali bila Nabi dilahirkan dan Nabi dilantik jadi Rasul, benda yang Nabi tentang mula-mula dulu apa? Iaitulah kejahilan.
Nabi bawakan kefahaman ilmu kepada para sahabat. Sebab tu dipanggil orang Arab jahiliah. Apa maksud jahil? Tak ada ilmu. Jadi nak selamatkan ni dengan ilmu dulu. Sebab tu dia jadi akabah yang pertama. Jadi dengan adanya ilmu barulah kita boleh buat ibadat. Dan bila ibadat itu dibuat dengan ilmu, barulah ibadat itu jadi sempurna. Bila jadi sempurna, maka barulah pahala itu diterima Allah. Bila pahala diterima Allah, barulah diberi ganjaran syurga. Sama macam pengajian ni. Ada setengah masjid tu, dia komplain saya sebab kuliah lama sangat, sampai semayang isyak lambat. Rupa-rupanya saya mengaji dengan Syekh Nuruddin kitab Sunan Abi Daud. Jumpa satu hadis, Nabi kata, kalau tidak memberatkan umatku, nescaya aku wajibkan ke atas umatku, iaitu salah satunya melewatkan solat isyak. Bukan lewatkan tu sebab kita main bola dulu dah, tapi kerana ni meletakkan satu benda yang lebih penting. Apa dia? Menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabihu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikutnya. Ilmu tu jadi imam, amal tu duduk belakang, amal tu makmum. Ni kita mengaji ni imamnya ilmu. Kita nak sembahyang isyak lagi, itu amalnya. Maka dibolehkan solat itu dilambatkan sedikit kerana meletakkan ada satu perkara yang lebih mustahak untuk diketengahkan dulu. Iaitu menuntut ilmu itu. Ada. Malah di zaman Nabi pernah solat isyaknya lambat. Kan? Sebab Nabi ada orang datang jumpa Nabi, sehingga kan dalam hadis sebut para sahabat sampai ada yang terlelap kerana menunggu Nabi. Kan? Lambat datang semayang. Jadi maknanya diharuskan. Lepas tu kata Syekh Nuruddin, 4 waktu yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, semuanya semayang paling awal adalah paling afdal, dapat pahala paling besar, melainkan isyak. Isyak kalau tak ada apa-apa, paling awal lah, paling afdal. Tapi kalau ada urusan macam menuntut ilmu dan sebagainya, perkara-perkara syariat, perkara-perkara agama yang dituntut syarak, maka kalau kita lambat, nanti kita lambat semayang isyak ni, kata pukul 9 lebih baru kita semayang, pahalanya seperti kita semayang di awal waktu juga. Jadi tak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau dah tak mengaji, tu kata, tapi bukan sinilah, ada satu masjid tu. Betul. Sungguh-sungguh berlaku kat saya. Lepas tu ada yang komplain, saya lepas habis kuliah, AJK masjid bawa pergi kedai makan je. Lepas tu ada seorang pakcik tu, dia dalam kuliah saya tadi tu, dia duduk situ. Lepas habis dia makan, dia datang kat saya. Terus dia sound dengan adab tak ada, dengan kalau cakap elok-elok tak pegak. Ni kata, ni punya lama ceramah. Dia tunjuk muka saya, ni punya lama ceramah, aku tunggu punya lama. Lah kali kau tahu aku semayang isyak sendiri tadi. Dia ingat kita dalam jubah ni tak ada siku agaknya. Kadang geram macam kan. Tapi tak apalah, dah Tok Guru kita ajar suruh sabar lah. Kan, Tok Guru saya lagi lah, habis-habis ceramah, ada orang datang kat dia. Ni ya, awak ke yang ceramah tadi? Yelah saya, kata Tok Guru. Tu ceramah ke raja lawak dia? Buat lawak benda dia kata. Dia cakap macam tu depan. Saya duduk sebelah Tok Guru macam tu, saya dah genggam tangan lah. Dia kata, hajar betul budak kan. Cakap dengan guru aku macam tu, tumbuk je. Tapi Tok Guru saya macam mana? Berkerut pun tidak senyum. Tak apa lah. Gitu Tok Guru jawab. Ya Allah. Ada kata hebatnya guru-guru kita ni, kuat sabar dia. Tapi bila kamu hantam Islam, hantam Rasulullah, mereka ni lah orang paling depan sekali. Mati pun mereka sanggup. Itulah kata. Hebat, dahsyat. Bukan senang tu nak sabar time macam tu. Baik, sambung balik. Jadi merupakan dua permata, dua benda yang sangat bernilai, ilmu dan ibadah. Kerana kedua, yang ni maksud kedua tu, kedua-duanya lah, ilmu dan ibadah itu adalah merupakan tiap-tiap barang tu dengan makna ilmu yang engkau lihat dan engkau dengar. Maknanya apa yang kita belajar, kita lihat dan kita dengar, yakni yang terdapat daripada karangan segala orang yang mengarang, orang menulis, ulama-ulama kita karang dalam kitab, kita dengar, kita lihat dan kita dengar, kita belajar, dan pengajar segala orang yang mengajar.
dan berwaaz. Waaz ni apa? Berpesan-pesan dan memberi nasihat. Oleh segala orang yang wa'izin, orang yang pesan memesan. Dan tilik ni bukan tilik nasib. Tilik ni maksudnya fikir habis-habis, macam tu. Dan tilik fikir oleh orang yang menilik, jadi orang yang berfikir. Kita yang mengaji ni jenis orang yang berfikir. Sebab apa? Bila kita dah mengaji, kita tak akan buat sukati-sukati. Kita akan fikir dulu, benda ni boleh tak buat, benda ni boleh tak, macam tu. Tetapi bahkan kerana keduanya, yakni ilmu dan ibadah itulah, iaitu kerana ilmu dan amal itu diturunkan segala kutub, yakni kutub jamak bagi kitab, maknanya kitab-kitab. Jadi kenapa kitab-kitab agama banyak sangat? Sebab kerana ilmu dan ibadah lah. Jadi ulama karang kitab bukan pasal nak kaut keuntungan duniawi, nak bagi laris buku, nak jual, bukan. Tapi ulama karang kitab sebab nak menyampaikan ilmu dan ibadah. Supaya masyarakat Islam betul ilmunya, betul ibadahnya. Sebab dua inilah kunci kita kepada nak boleh ke syurganya Allah, nak boleh sampai ke syurga Allah. Dan disuruh segala pesuruh. Dan kerana dua perkara ini jugalah segala rasul-rasul diutus Allah. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk ilmu dan ibadah. Semua Nabi-Nabi. Tetapi bahkan kerana keduanya lah, iaitu ilmu dan ibadah itu, dijadikan bumi dan segala langit. Malah kata ulama lagi, kerana ilmu dan ibadah itulah Allah cipta segala alam ni, bumi, langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian. Memang pun. Okey, apa hikmah Allah cipta matahari? Cuba sama-sama kita fikir sekejap. Apa hikmah Allah cipta matahari? Kalau betul saya bagi hadiah RM200. Dah habis, tamat. Selamat duit saya. Dan matahari itu salah satu hikmah dia untuk mengetahui waktu sembahyang. Itu sebenarnya hikmah dia. Kita nampak matahari, boleh jemur baju. Itu nampak sebab jemur baju. Padahal matahari itu sebab nak menyatakan tentang waktu-waktu sembahyang. Waktu dipanggil, kalau subuh dia ada dua fajar, satu fajar shadiq, satu fajar kadzib. Fajar kadzib, kalau kita bangun awal sebelum masuk waktu subuh, kita tengok langit, kita akan nampak ada cahaya putih menegak. Dia tak adalah betul-betul straight line, tapi cahaya putih itu seakan-akan nampak menegak ke atas. Itu dipanggil fajar kadzib. Fajar kadzib ni maksudnya fajar bohong, belum lagi subuh lah maksud dia tu. Bohong tu kadzib tu. Jadi cahaya yang menegak tu makin lama, kalau kita tengok dia, lama-lama dia akan turun, dia jadi melintang. Dia jadi melintang, cahaya putih tu melintang aja. Itu dipanggil fajar shadiq. Masa itulah dikira masuknya waktu subuh. Cahaya tu daripada mana? Matahari. Tapi matahari tu tak keluar lagi, biasan cahaya dia keluar dulu. Jadi matahari juga. Lepas tu sampailah matahari menjengah dan keluar, dia cap ting. Keluar dia sikit je, okey, habis dah subuh. Lepas tu matahari naik sampai atas, jadi rambang. Rambang ni matahari duduk betul-betul atas objek, sehingga kan tak ada bayang-bayang, sebab betul-betul tepat. Waktu tu tahrim, waktu tu tak boleh semayang, hukumnya haram. Sehinggalah matahari jatuh sikit, istilah bahasa kita panggil tergelincir. Maksud gelincir tu matahari tu jatuh sikit. Bila jatuh sikit, keluar bayang kat sini. Walaupun sedikit saja bayang, bermula dah waktu zuhur. Sehinggalah bayang tadi sama panjang dengan objek. Objek tinggi dia katalah 3 kaki contoh, bayang pun 3 kaki juga. Itulah tamatnya waktu zuhur. Bila bayang lebih panjang daripada objek, objek 3 kaki, bayang 3.1 kaki. Poin 1 tu bermulanya masuk waktu asar. Sampailah akhirnya matahari tenggelam tu tak nampak tu yang tinggal cahaya merah-merah aja. Matahari dah tak ada. Bermulanya masuk waktu maghrib. Tapi maghrib masih lagi ada cahaya-cahaya merah gitu. Sehinggalah cahaya merah tu hilang, jadi hitam sehitam-hitamnya, gelap segelap-gelapnya. Bermulalah waktu isyak. Jadi segala waktu tu matahari itulah. Itu maksud dekat sini dia kata nak
Sehinggalah apa nama Allah ciptakan segala alam ni tujuannya untuk ilmu dan ibadah. Kita belajar saya cerita pasal matahari tadi tu, itu ilmu. Ibadahnya apa? Untuk kita nak buat ibadah semayang kita, mana satu? Zuhur bila masuk waktu, asar bila masuk waktu. Bukan yang takwim ni. Takwim ni kiraan falak saja. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, boleh jadi tersilap kiraan. Tapi yang paling tepat matahari. Tu. Sebab memang itu tujuan ataupun apa nama, hikmah kejadian, dipanggil hikmatut tasyri'. Segala langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian. Gitu. Maka dia kata tilik, yakni perhatilah olehmu dengan maksudnya tilik olehmu tu maknanya kamu pandang, fikirkan melalui hatimu itu akan dua ayat. Dua ayat yang tersebut di dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Quran. Salah satu daripada keduanya firman Allah Ta'ala ini. Itu kita akan sambung juga tahun depan. Buat panjang ayat ni Kang syarah kan sampai ke 12. Okey. Kenapa? Okey nak? Kita berhenti setakat ni. Nanti kita sambung, tandakanlah dekat maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Di situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya